Okey, selamat pagi. Salam sejahtera semua, Lima Permata. Hari ini kita sambung ulang kaji sains untuk SPM 2021. Kita sambung dengan ulang kaji tingkatan 4 bab 2, bantuan kecemasan. Okey, kita nak boleh nampak skrin cikgu? Boleh. Okay. Suara cikgu clear Boleh. Okey. Okey, tadi cikgu nak paste dia punya latihan. Cikgu tak dapat paste dekat WhatsApp. Nanti cikgu send link untuk latihan ini, kamu boleh rujuk semula So kelas ini pun cikgu record. Nanti boleh tengok semula bila cikgu upload dalam YouTube. Bila-bila you perlu ulang kaji boleh refer semula. Okey, kita nak bab 2 tingkatan 4. Kalau kamu ingat kita belajar bantuan kecemasan. Okey, tahun lepas siapa ajar kamu form 4 sains, ingat tak cikgu apa ajar? Tak ingat? Okey, tak apa. Okey. So bab 2 tingkatan 4 tajuk dia bantuan kecemasan, emergency help. Okey, so kita tengok dulu hari ini soalan untuk kertas 1. Okey, soalan kertas 1. So tajuk ini ada 2 jenis bantuan kecemasan yang kamu kena tahu. Yang pertama is CPR, satu lagi kita panggil Heimlich maneuver. So hari ini kita akan bincang dua-dua jenis. Okey, tengok soalan pertama ni, Ketana. Boleh baca tak soalan dia? Kalau kamu baca soalan dia, dia kata CPR, cardiopulmonary resuscitation dalam bahasa Inggeris. Okay, adalah bantuan kecemasan awal bagi mangsa lemas. Katakan tiba-tiba kita lalu di tepi satu tasik, pagi-pagi kamu tengok tiba-tiba ada orang lemas. Ataupun kamu sedang berjalan di tepi pantai, tiba-tiba you tengok ada seorang lemas. Okay, so selalunya mangsa lemas kita akan berikan bantuan CPR. Okay, soalan pertama dia tanya, apa definisi CPR? Maksud dia, apa maksud CPR? Okay, apa dia Tanah, apa yang you tahu tentang CPR? Ada yang mana? Dilarang mati contoh CPR. ABCD, mana jawapan dia? Emergency help, bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan A. Okey, dia tanya, kalau tengok soalan satu ni, dia tanya apakah definisi CPR. Okey, CPR itu dia memang bantuan kecemasan, tapi soalan ni dia tanya apa maksud CPR tu. CPR tu apa? Bila kita bagi CPR, kita buat apa? Cuba kamu tengok dekat bawah ni, animation ni. Orang ni buat apa? So CPR adalah gabungan, dia combination of chest compression, kita tekan dada mangsa untuk kita aktifkan dia punya jantung. Satu lagi kita berikan hembusan mulut ke mulut, mouth to mouth breathing. So ini adalah CPR, gabungan dua teknik ini. So jawapan dia adalah C, combination of chest compression and mouth to mouth breathing techniques. Gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan pernafasan mulut ke mulut. Okey, clear kita nak? So bila dia tanya maksud, kamu kena beri secara detail. So apa itu CPR? Dia adalah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan pernafasan mulut ke mulut. Okey, boleh Okey, kita pergi soalan kedua. Okey, kita nak. Okey, bagus. Okey, cuba tengok diagram Raja 1, diagram 1. Dia menunjukkan langkah di dalam menjalankan satu kaedah pertolongan cemas. So apa nama pertolongan cemas ni? Tadi kita sudah tahu ini adalah CPR. Yes, bagus. Ini adalah CPR. Okay, sekarang kamu tengok dia buat apa tu? Dia sedang melakukan tekanan dada, chest compression. Okey, soalan dia, apakah keadaan yang membolehkan pertolongan cemas ini dilakukan kepada mangsa? Kenapa kita perlu beri CPR? Sebab mangsa itu dia kenapa? Adakah sebab dia tiada degupan jantung atau nadi, so kita perlu beri CPR? Ataupun dia sakit tekak, sukar bernafas, kita perlu beri CPR? Ataupun dia tercekik, makan tiba-tiba tercekik, tak boleh bercakap, perlu beri CPR tak? Ataupun orang yang demam dan batuk, yang mana satu kita perlu beri CPR? Tidak didegupan jantung atau nadi. Yes, bagus. Tiada degupan jantung atau nadi. Okay, kadang-kadang orang tiba-tiba jatuh pengsan. Kan bila kita pergi dekat-dekat kita check. Kita
kita panggil dia, no respon, tak ada degupan jantung, tak ada nadi, dia sudah tak sedarkan diri, so kita perlu bagi CPR dengan segera. Okay, so yang tiada degupan jantung atau nadi, yang lain semua salah lah. Okay, tengok soalan nombor 3. Okay, sekarang dia bagi kamu satu carta menunjukkan kaedah CPR yang betul kepada orang dewasa. So kamu kena highlight kaedah CPR yang betul kepada orang dewasa. Okay, kita nak beri CPR ada beberapa cara yang berbeza kalau kita nak beri kepada baby. Kalau kita nak beri kepada orang dewasa, ada beberapa cara. Kalau baby berapa kali nak tekan, kalau orang dewasa berapa kali nak tekan, berapa kali nak hembus. Okay, dan nak pakai 2 jari untuk baby, kalau dewasa kita boleh gunakan 10 jari dengan tapak tangan. Okay, so mula-mula dia kata bila kita tengok ada mangsa yang tak sedarkan diri, first and foremost kita kena pergi check mangsa, periksa respon. Kita panggil dia. Selalu kita tepuk dekat bahu. Cik, are you okay? Makcik, pakcik, brother. Panggil dia. Kalau dia tak respon, langkah kedua kita kena buka dia punya salur pernafasan. Open the airway. Macam mana nak buka? Bukan buka mulut bagi nganga. Tak. Macam mana nak buka? Kita tolak. Sekarang dia baring kan? So kita tolak dagu dia ke atas. Dahi dia kita tekan ke bawah macam ni in the same time. So dia akan buka laluan pernafasan. Okay, kemudian lepas tu kita kena buat X. X ini apa dia minta kita pilih. Kemudian lepas X kita bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut. So X apa? Ingat tak tadi CPR dia ada 2 combination. Bantuan pernafasan mulut ke mulut. Satu lagi apa? Itu yang missing dekat sini. So what is X kita nak? Yang mana ya? Boy. Tepuk bahu mangsa. Tepuk bahu mangsa tadi di sini. Kita periksa respon. Macam mana kita periksa respon? Kita tepuk bahu mangsa dan panggil dia. Encik, are you okay? Ini sebenarnya step yang pertama. Ini step yang kedua, memeriksa pernafasan tadi. Buka dia punya salur pernafasan. So jawapan dia either C or D sahaja. So yang mana? Sebelum bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut perlu buat apa? C. C. Bagi dia mengiring. Bagi dia mengiring, baring mengiring. Kalau bagi baring mengiring, nanti susah kita nak tekan dada. Susah kita nak hembus. So sepatutnya jawapan dia D. Donkey, D. Okay, D. Ingat tadi step dia. Mula periksa respon, kemudian kita buka salur pernafasan, kemudian kita tekan. Tekan dekat dada, lepas kita tekan baru kita bagi mouth to mouth breathing, pernafasan mulut ke mulut. Ingat so jawapan dia tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Ini untuk orang dewasa. Kita kena kira lah bila you tekan, you kira dalam 1 minit you kira 100 hingga 120. Kemudian kita hembus 2 kali dan kita tekan lagi. So kita buat berulang-ulang sampai mangsa tu sedar ataupun sampailah ambulans tiba, sampai bantuan paramedik sampai. Okay, macam tu step dia. Okay, nombor 4. Kenapa CPR penting? Kenapa kita nak, why do you think CPR is important? Tu apa? Maintaining a stop heartbeat. Mana? Maintain a stop heartbeat. Okay, jawapan dia, okay, pertama sekali kamu boleh reject mana yang tak logik lah. Membantu mangsa bercakap dengan lancar, ini salah. Okay. Memulihkan sistem pencernaan mangsa tercekik. Nothing to do with the digestive system, CPR, tak ada. So dia sama ada A atau C. A ini menyediakan bekalan darah dan oksigen. C, mengekalkan degupan jantung yang terhenti. Okey, bila jantung kita berhenti, apa jadi pada kita? Kita nak jantung fungsi dia apa? Blood, darah. Jantung fungsi dia pump darah kepada seluruh bahagian badan kan. Itu fungsi jantung. Jantung berfungsi untuk pump darah yang beroksigen ke seluruh bahagian badan kita. Okay, kamu punya organ dalaman dia perlukan oksigen untuk berfungsi.
So kalau oksigen tak sampai dalam masa yang tertentu, so kita punya organ dalam, especially otak, buah pinggang, semua dia boleh rosak. So yang mana jawapan yang lebih tepat? A atau C? So jawapan dia A, yang lebih tepat. A dan C tu dia dua-dua betul. Tapi jawapan yang terbaik adalah A, menyediakan bekalan darah dan oksigen ke seluruh bahagian organ dalam badan. Okay, Okey, sebab itu kita kena tekan supaya jantung dia itu kita boleh aktifkan dia semula. Okey. Kalau pergi hospital you biasa tengok dalam TV kan, dia akan letak satu alat untuk bagi jantung dia itu shock. So kalau kita guna tangan saja secara manual kalau kita tak ada alat bantuan kecemasan. Okey, nombor 5. Bantuan kecemasan masih lagi tentang CPR hanya boleh dilakukan oleh individu berikut. Siapa yang boleh bagi CPR? Adakah paramedik saja? Paramedik ni petugas kesihatan lah. Ataupun guru sains saja, Cikgu Hasnita saja boleh bagi CPR. Ataupun doktor saja yang boleh bagi CPR. Ataupun siapa-siapa saja yang tahu teknik CPR yang betul pun boleh bagi CPR. What do you think? Yang mana? Siapa boleh bagi CPR? All individuals who know the proper CPR technique. Yes, very good. Siapa-siapa pun boleh bagi CPR as long as kamu tahu macam mana nak buat CPR dengan teknik yang betul. Kalau kamu tak pandai, jangan memandai-mandai. Kita boleh panggil mungkin people from around, siapa yang tahu buat CPR. Ataupun kita kena belajar. Sebab itu dekat sekolah kalau BSMM tu mereka diajar first aider. Macam mana nak beri bantuan kecemasan. So semua individu yang tahu teknik CPR betul boleh lakukan CPR. Sebab kita tak tahu, we never knows when emergency will come. Mungkin ada ahli keluarga kita sendiri yang perlukan CPR. So dalam family sekurang-kurangnya perlu ada seorang yang tahu untuk lakukan CPR dengan betul. Kalau tak tahu kena belajar. Sekarang banyak sumber you boleh rujuk, dekat YouTube pun you boleh belajar. Ada sangat banyak video about CPR. So tapi lebih bagus you belajar daripada yang pakar lah. Okay, so itu 1 to 5 is a question on CPR, sudah habis. So teknik bantuan yang pertama adalah CPR, cardiopulmonary resuscitation, ataupun dalam bahasa Melayu dia resusitasi kardiopulmonari. Kardio itu maksud dia jantung. Pulmonari itu sistem peredaran darah dalam badan kita. Okay, now kita nak move to second emergency help. Bantuan kecemasan yang kedua, kita panggil dia, boleh sebut tak ni nama dia, Kirtana? Okay. First tadi kita ada CPR. Ini kita berikan kepada mangsa yang tiada degupan jantung ataupun tiada denyutan nadi. Sama ada disebabkan oleh lemas, mungkin dia kena renjatan elektrik dan sebagainya. Okay, yang kedua ini Heimlich maneuver. Kalau kamu baca Heimlich maneuver, cikgu tuliskan dia sebagai HM short form. So Heimlich maneuver. So Heimlich maneuver ini kita berikan kepada siapa? Mangsa yang mengalami apa? Kirtana, ingat tak you belajar? Choking while eating. Choking while eating. Yes, very good. Okay. Kita beri bantuan Heimlich maneuver kepada sesiapa yang tercekik, especially semasa makan. Katalah one day you dengan satu family tengok your favourite movie, makan popcorn, gelak-gelak, tiba-tiba tercekik. Okay. So kena bagi Heimlich maneuver. Jangan bagi CPR pula. Okay, kena bagi Heimlich maneuver. So orang yang tercekik semasa makan, choking while eating. Okay, then next. Nombor 7. Katalah ini Richard, dia sedang makan di restoran. Tiba-tiba dia berdiri sambil memegang leher dengan kedua-dua tangan. So kita tahu bila kita nampak orang suddenly dia berdiri pegang leher, something wrong with the man. Mungkin dia telah tercekik. Sebab kalau tercekik, tangan kita akan automatic pergi dekat sini, pergi dekat leher. Okay? Dan dia batuk in the same time. So apakah kemungkinan yang terjadi sekiranya bantuan kecemasan lambat diberikan? Katalah di restoran tu semua orang panik, tak tahu nak buat apa. So kamu rasa apa akan berlaku kepada Richard?
Adakah dia akan pengsan ataupun dia akan mengalami dehidrasi ataupun kelumpuhan, paralisis ataupun rosak otak dia, brain damage. Yang mana kesan yang paling teruk yang boleh dapat? Boy. Yang mana? Boy. Dehidrasi. Dehidrasi tu apa? Kirtana? Dehydration. Dehydrate. Dehydrate ini badan kamu tak cukup air. Dehydration, you akan dapat dehydration sebab badan tak cukup air. Kamu minum tak cukup, badan boleh dehidrasi. Betul ke? B, jawapan dia. Nak tukar jawapan lain? Dia tercekik ni, choking. Bila tercekik, kamu boleh bernafas tak? Kamu rasa Richard ni bila dia tercekik, dia boleh bernafas tak? Tak boleh. Tak boleh. So bila tak boleh bernafas, maksud dia oksigen tak jalan. Oksigen tak jalan pergi mana? Dia tak sampai ke otak. Dia tak sampai ke otak sebab dia punya saluran pernafasan sudah diblok oleh makanan dekat sana. So bila oksigen tak sampai pergi otak, apa jadi pada otak? Otak boleh rosak. Kerosakan otak. Kelumpuhan itu, paralisis itu tak boleh berjalan. Paralisis itu dia tidak boleh berjalan, tak boleh walk. Badan sudah paralyzed. So jawapan dia brain damage, kerosakan otak. Okay, good morning Chong. Selamat pagi. Okay Chong, cikgu repeat semula soalan objektif dulu. Nanti sekejap lagi kita bincang bahagian 2 sebab last time Kirtana dia tak ada. So yang ini kamu boleh tengok semula lah. Okay, nombor 8 Kirtana. Okay, macam mana kita nak buat Heimlich maneuver kepada wanita yang hamil dan dia tercekik? Tengok gambar ni, pregnant woman. Biasanya kita nak buat Heimlich maneuver, kita genggam tangan kanan macam ni dan kita letak tangan kiri di atas. Kemudian kita letak di antara pusat dengan tulang rusuk mangsa. Okay, cuba tengok kamu punya pusat dan tulang rusuk. Kita letak tangan dekat situ. Tapi kalau perempuan yang mengandung, pregnant woman, perut mereka besar. So kita tak boleh letak in between pusat dengan tulang rusuk. So kita kena letak tangan dekat mana? Tengok yang ini first aider tu dia letak tangan dekat mana? Dekat atas sedikit. Okay, dekat atas sedikit. So which one is the answer? Jawapan dia, macam mana kita nak beri Heimlich maneuver kepada wanita hamil yang tercekik? Perlukah kita suruh dia baring? Heimlich maneuver sebaik-baiknya dia kena berdiri, baru dia senang nak keluar. So baring ini salah lah. Jangan sekali-kali suruh mangsa baring. Salah. Pastikan tekanan dada dilakukan pada kadar 120 per minit. Ini CPR, ini bukan Heimlich maneuver. So you boleh cancel dia. Dia memang totally wrong. And position higher posture. So yang ini jawapan dia boy. Jawapan dia boy. Pastikan kedudukan tangan lebih tinggi. Tengok tangan dia letak atas sikit, kemudian kita sentak dia ke belakang. Kita jerk our fist backward. So sampailah makanan yang sangkut itu dia akan keluar. Kalau D ini kalau kita sendirian tercekik di rumah. Kita nak tolong diri sendiri. So kamu kena cari kerusi. Okay, kamu kena cari kerusi. Kamu pegang dekat kerusi, letakkan kerusi, dia punya sandar tu, back kerusi punya belakang tu dekat antara you punya pusat dengan tulang rusuk dan kamu tekan dengan kuat. Ini in case you tercekik seorang-seorang di rumah, tak ada siapa nak tolong. So you have to do Heimlich maneuver on yourself. So cari kerusi dulu. So untuk pregnant woman, letak tangan sedikit tinggi. Okay, nombor 9. Anda sedang berlari mengelilingi taman, kamu sedang jogging. Tiba-tiba kamu nampak ada seorang lelaki, tiba-tiba dia jatuh pengsan. So what is the first thing you must do? Apa langkah pertama yang perlu kamu ambil bila kamu tengok ada orang tiba-tiba pengsan? Yang mana perlu buat dulu? Call 999 atau terus beri pernafasan bantuan mulut ke mulut, atau pergi tengok dulu, tanya dia, are you okay sir? Ataupun biar dia macam tu saja supaya ada orang lain pergi tolong. Yang mana? C. Yes, the first thing kita kena check dulu, periksa respon. Kita tanya dia, tepuk dekat bahu. Okay?
Jangan tepuk dekat bahagian badan yang lain. Nanti mungkin kamu boleh di-charge untuk harassment. So kamu tepuk di bahagian bahu, kawasan yang tidak sensitif. Okay. Kemudian kita cuba kejut, panggil dia, are you okay? Awak okay ke? Cik, abang, adik, makcik, nenek. Kalau tak ada respon, then kita boleh buka dia punya airway. Tolak dagu ke atas, tolak dahi ke bawah. Then baru kita buat chest compression. Dan lepas itu number 4 baru kita buagi pernafasan mulut ke mulut. Dan sambil itu kita call 999 lah kalau dekat Malaysia. Sampai mereka sampai, baru kita berhenti tekan dengan mouth to mouth breathing. Okay Okay, number 10. Ini soalan terakhir untuk objektif. Okay, Chong, sekejap lagi kita masuk ke task 2 Okay, yang manakah betul untuk melakukan Heimlich maneuver? Ini kamu tengok salah satu lagi macam mana kita lakukan Heimlich maneuver. Okay, yang mana yang betul? Beritahu guru, pembantu makmal. Lakukan teknik tekanan dada dan pernafasan mulut ke mulut. Ini Heimlich maneuver ke? T. Gunakan sebatang kayu atau sudu, cungkil keluar makanan yang tersangkut. Colok dia keluar. Betul tak step itu? Ataupun nombor 4, letakkan genggaman tangan kanan antara pusat dengan tulang rusuk mangsa dan sentak ke atas dengan kuat. So which one is the correct method? Donkey. Yes, ini very clear jawapan dia donkey. B ini salah sebab B ini adalah CPR. Okay. C ini totally salah lah, tak boleh, bahaya. Okay, boleh mencederakan. Okay, itu saja untuk kertas 1. Okay, so sekarang ingat untuk bantuan kecemasan kita ada 2 jenis. CPR, satu lagi Heimlich maneuver. Okay, sekarang kita pergi kertas 2, bahagian B. Okay, dia bagi kamu satu gambar. Biasanya bagi soalan di kertas 2 ini, selalunya soalan itu mesti dia iringi dengan gambar sebagai stimulus kepada kamu. Okay. So kamu tengok dekat sini dia kata diagram X diagram tu menunjukkan kaedah bantuan kecemasan X. So soalan pertama, apakah X? Namakan kaedah bantuan kecemasan X di atas. So tadi cikgu kata ada berapa jenis bantuan kecemasan? 2. Ada 2. So ini yang mana? Chong, ini apa? CPR atau Heimlich maneuver? CPR. Oh ya, ini adalah CPR. Kalau kamu tak ingat dia punya full name either in bahasa or in English, kamu tulis saja CPR, semua huruf besar. Okay, CPR. C itu cardio, P pulmonary, R itu resuscitation. Resusitasi kardiopulmonari. Okay, tuliskan saja CPR. Boleh Chong, Kirtana? Okay. Ini dia punya combination. Chest compression, second mouth to mouth breathing, bantuan pernafasan mulut ke mulut, tekanan dada. Yang mana kita buat dulu? Tekanan dada dulu, baru mouth to mouth breathing. Ada 4 step. Mula-mula check respon mangsa, panggil dia. Sambil check itu kita boleh call 999 ataupun minta kawan kita tolong call ambulans. Lepas itu kita buka saluran pernafasan dan kita buat tekanan dada. Kalau dewasa about 100 to 120 times per minute dalam masa 1 minit. Lepas tu cukup 1 minit kita hembus 2 kali dan tekan lagi. So repeatedly, berulang-ulang sampailah dia sedar ataupun sampai ambulans sampai tiba. Okay, nombor B, B1. Nyatakan satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu memerlukan bantuan kecemasan. Okay, the condition cause a person to need emergency help. Okay, kenapa agak-agaknya seseorang itu boleh pengsan? Kenapa kamu rasa? Dia tiba-tiba jatuh ataupun kamu sedang lalu di satu kawasan sungai atau laut, tengok tiba-tiba ada orang terbaring dekat sana. So dia kata apa keadaan yang menyebabkan seseorang itu memerlukan bantuan kecemasan? Okay, macam mana nak jawab ni? So jawapan dia ada beberapa keadaan. Yang pertama, seseorang itu tidak bernafas. Okay, kalau dia tiba-tiba jatuh, dia tidak bernafas. Ataupun kita panggil dia tiada respon terhadap rangsangan, no respond towards stimuli. Ataupun you pergi dekat-dekat, you rasa you check dia punya heartbeat, tak ada heartbeat.
ataupun check dia punya pulses pun tak ada nadi, tak ada degupan jantung. So mana-mana satu pun boleh jawab. Okay. So ada 3 keadaan yang menyebabkan seseorang itu perlukan CPR. Ingat ada 3. Sama ada dia tidak bernafas dan dia sedang pengsan, ataupun you panggil dia tak ada respon. Bila pengsan ialah kita tak ada respon, macam kita tidur mati. Dan 3, dia no heartbeat, tak ada degupan jantung, tak ada nadi. So boleh tuliskan mana-mana satu sebab maka dia satu saja. Dia tak bagi tahu dia minta berapa, tapi maka dia satu saja, so enough to write one condition only, satu sebab saja. Mana-mana yang you boleh ingat lah. Tidak bernafas, tiada respon, tiada degupan jantung atau denyutan nadi. Boleh So mungkin dia lemas ataupun dia kena renjatan elektrik. So boleh menyebabkan ketiga-tiga keadaan ini. Okay, then nombor 2. Nyatakan 2 teknik gabungan yang terlibat dalam bantuan kecemasan tersebut. Okay, tadi cikgu sudah bagi tahu. Apa 2 teknik dalam CPR? Okay, apa dia? Chong, kita nak 2 teknik dalam CPR. Tekanan dada. Tekanan dada, yes, very good. Lagi satu? Apa? Tekanan dada. Lepas tekan dada, kena buat apa? Chong, kena buat apa Chong? Lepas kita tekan dada, chest compression. Ingat satu lagi. Yang pertama tekanan dada, chest compression. Okay, dan apa tadi? Mulut dengan mulut Pernafasan mulut ke mulut, mouth to mouth breathing ataupun mouth to mouth resuscitation. Okay, hembusan ke dalam mulut ataupun kamu boleh tulis pernafasan mulut ke mulut. Boleh tulis juga pernafasan mulut ke mulut. Mulut siapa? Mulut kita lah. Kepada mulut mangsa. Kalau kita katalah ada orang dia geli nak mulut ke mulut kan, tapi sekarang kita ada first aid kit, dia macam ada satu tube. Kamu boleh guna satu tube. Kalau kamu tak mau direct contact sebab kita tak tahu mangsa tu dia macam mana, dia kadang-kadang mungkin dia ada penyakit. Kalau kita direct contact, mungkin kita boleh dijangkiti. Macam sekarang kan COVID-19 masih ada lagi, so sangat bahaya. So you boleh gunakan satu tube. Kalau nak elak direct contact ada dalam first aid kit sekarang untuk CPR. Okay So ada 2 teknik. Ingat tekanan dada, satu lagi pernafasan mulut ke mulut. Okay, boleh kita nak boleh Chong so far, are you doing good? Boleh follow cikgu Ya, boleh cikgu. Okay, Chong. Okay, Chong. Okay, bagus. Okay, Chong kalau nak jawab boleh buka mic ataupun you boleh type dekat in call message. Okay, kita proceed dengan soalan C. Okay, bagus. Okay, kaedah ini dilakukan bagi menghasilkan peredaran darah secara buatan. Okay, tadi dia kata kita buat CPR sebab bila seseorang itu dia sudah pengsan, jantung dia tak berhenti, maksudnya jantung dia itu stop daripada pumping blood to the whole body. So kita tak mau itu berlaku, so kita nak jantung dia continuously pumping blood to the whole part of the body. So that's why kita bagikan compression. Kita beri tekanan dada, kita nak paksa jantung dia itu supaya terus berfungsi. So itu yang kita panggil peredaran darah secara buatan. Okay, artificial. Maknanya kita kena create dia bagi jantung dia function semula. So dia tanya, apa kesan sekiranya tiada orang yang sanggup memberikan bantuan dengan segera? Katalah you biar saja dia di sana terbaring for 1 hour. Kamu rasa apa akan jadi pada mangsa? Chong, apa jadi pada mangsa Chong? Biar dia pengsan lama-lama. Kita nak jantung sudah tak gerak ni, kita biar dia lama-lama. So apa boleh jadi pada mangsa? Mati. Satu dia boleh mati. Kalau dia tak mati pun apa lagi boleh berlaku kat dia? Dia boleh paralyze atau stroke tu. So yang paling teruk dia boleh mati, okay, sebab darah sudah tak jalan.
Satu lagi dia boleh menyebabkan kerosakan otak. Macam lebih kurang macam Heimlich maneuver tadilah. Kenapa otak boleh rosak? Oksigen tak sampai ke seluruh bahagian badan. Begitu juga dengan mati. Oksigen tak sampai ke bahagian organ badan yang lain, organ dalaman. Tak sampai ke buah pinggang, tak sampai ke paru-paru, so semua tak boleh berfungsi. Akhirnya dalam sesuatu masa yang tertentu, mangsa mungkin boleh meninggal dunia, boleh mati. Okay, so either kamu tulis mati ataupun kerosakan otak. Okay, okay, so kita tengok soalan D pula. Dia minta kamu tik, tandakan punca-punca keadaan yang memerlukan bantuan kecemasan. Siapakah yang memerlukan bantuan kecemasan dekat sini? Ingat bantuan kecemasan ni maksudnya kita tak pakai apa-apa peralatan. Okay? Kita tak pakai apa-apa peralatan, kita guna apa yang ada pada kita saja. Kita guna tangan, kita kena mulut dan sebagainya. Okay, siapa yang perlukan bantuan kecemasan dekat sini? Satu markah, maksudnya jawapan dia ada satu saja. Okay, kamu jangan tanda tiga-tiga. Kononnya kamu nak selamat, okay, you tanda tiga-tiga. Nanti marker akan cek tanda jawapan yang betul. Salah, kamu tanda tiga-tiga akan automatically kosong. Okay, ataupun kamu tanda dua, satu tu betul, satu lagi salah, so dia akan kira sebagai wrong, cancel, right. Tadi dapat markah, tiba-tiba you tanda satu lagi yang salah, dia potong balik markah. Okay, ingat so tandakan satu saja yang mana perlukan bantuan kecemasan. Orang yang dikena choking. So panahan petir. Ni bukanlah, ini kita kena bawa pergi hospital untuk immediate treatment. So kita cekik. Tercekik ni kita boleh bantu dengan segera. Okay. Terkena tumpahan bahan kimia pun tak boleh. Kita kena bawa dia pergi emergency hospital, emergency room dengan segera. So jawapan dia choking. Okay. Kamu tiklah pada tercekik makanan, choking. Okay, bagus Okay, kita tengok pula soalan yang kedua. Boleh soalan kedua, dia bagi kamu satu statement. Ada satu keratan akhbar dekat sini. Cuba baca keratan akhbar dia. Siapa nak baca? Chong ke kita nak? Kita dengar suara Chong pula boleh? Tak dengar lagi suara Chong hari ni. Chong boleh baca Chong keratan akhbar ni? Mic boleh open tak Chong? Boleh buka mic tak? Malam itu seseorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun mau dipercaya akibat tercekik gula-gula jenis jeli di Labuan. Okey, berita ni bila? Surat khabar apa? Surat khabar Malay Mail pada 22 Mei 2020. Okey, berita tahun lepas. Okey, maut tu apa maksud dia maut? Kita nak maut tu apa maut? Maut. Maut tu maksud dia apa? Kanak-kanak 4 tahun maut. Dipercayai tercekik gula-gula jenis jeli di labuan. Maut tu maksud dia mati. Okey. Sama maksud dengan mati. Maut, membawa maut. Okay, so mati. Ni, dies. Dia tercekik gula-gula jenis jelly, jelly bean. Okay, jelly ni gula-gula yang sticky tu, yang licin itu. Kanak-kanak tu memang suka makan jelly bean in Labuan. Sebab dia licin kan, kadang-kadang dia terus masuk ke dalam trakea dan dia boleh tercekik. So dia kata bagaimana keadaan tercekik boleh berlaku pada kanak-kanak itu, terangkan. Okey, yang ini adalah soalan kebat. Okey, soalan kebat. Kamu rasa kenapa, apa yang menyebabkan kanak-kanak itu tercekik? Terangkan, explain, Tuan Maka. So ini idea, ada idea kita nak? Maybe the kid eat all the way. Ya, sekali lagi. Maybe the kid, the boy, eat all the way. Eat all the? Makan terus. Dia makan terus, dia tak kunyah, dia he doesn't chew, dia tak kunyah. Okey, ada sebab lain lagi? Bagus Chong. Kamu rasa kenapa dia boleh tercekik Chong? Okey, soalan dia kenapa? So kita tengok kita tengok. Okey. So bila
kanak-kanak ni betul lah, mereka ni kadang-kadang 4 tahun ni, walaupun 4 tahun ni kalau ikut gigi tu dah ada dah, gigi dah banyak dah. Tapi budak-budak kadang-kadang dia kunyah tak cukup. Kadang-kadang dia kunyah 2-3 kali dia terus telan. Ataupun sebab jelly bean ni dia licin, dia masuk mulut, bila dia basah dia terus masuk dalam tekak. So itu reason dia. So apabila bayi ataupun kanak-kanak menelan makanan, epiglottis akan terlipat. Dalam kita punya saluran ni dekat leher ni dia ada dua kita panggil lah dua highway, ada dua jalan. Satu jalan pergi ke perut, pergi kita punya digestion system. Satu jalan lagi iaitu salur pernafasan, kita pergi ke paru-paru. So dia sebelah-sebelah saja. Dan dia ada satu pintu, ada satu valve, kita panggil epiglottis yang letak in between, ada boundary between yang pergi perut, satu lagi yang pergi paru-paru. So bila kita makan, kita punya epiglottis ni dia akan tutup kita punya salur pernafasan. Okey? Tapi bila kamu tercekik, bila kita tercekik, makanan tu dia masuk salah pintu. Patutnya dia masuk pintu yang pergi perut, tapi dia sudah salah masuk pintu ke yang pernafasan. Kita panggil dia trakea. So bila dia block kita punya trakea, on that time kita akan tercekik. Okay. So dia punya explanation yang inilah di bawah ini. Apabila bayi menelan makanan, epiglottis akan terlipat. Ini kamu kena tahulah. Okay. Epiglottis akan terlipat dan menutup salur pernafasan. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang akan tercekik. Sebab itu kalau kamu perasan bila kita minumkan, bila kamu teguk air, masa tu kita tak bernafas automatically. Apa jadi kalau kamu minum dan bernafas pada masa yang sama, sangat bahaya. Air itu boleh masuk ke paru-paru kamu. Sebab itu bila orang lemas, kan kalau orang lemas kenapa paru-paru dia penuh dengan air? Sebab bila kita lemas, kita panik. Okay? Kita panik, kita bernafas dan air akan masuk ke dalam paru-paru. So itu yang berlaku kepada bayi inilah. Okay. So ini dia punya teknik. Teknik yang boleh digunakan untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik. Okay, bagi apa nama bantuan kecemasan yang kita berikan kepada mangsa yang tercekik? Ingat tak nama dia tadi tu? Boleh sebut tak nama dia tadi? Mula dengan huruf H. Ada dua suku kata. Siapa ingat? Chong, kita nak ingat tak? Teknik yang digunakan. Ya? Heimlich maneuver. Yes, very good. Bagus Heimlich maneuver. Yang ini kena spell dengan betul. H dengan M itu kena huruf besar sebab dia kata nama khas. Okay? Heimlich. H-E-I-M-L-I-C-H. Heimlich maneuver, M-A-N-O-E-U-V-R-E. So bila tercekik, kena bagi ini. Jangan bagi CPR pula, salah Kena bagi Heimlich maneuver. Okay. So kamu boleh tuliskan, boleh ingat dia punya spelling. Okay, then C. Kumpulan umur bayi dan kanak-kanak berisiko tinggi untuk tercekik dengan objek asing. Objek asing ni boleh jadi mainan, toys, yang maksudnya bukan makanan lah. Objek asing ni dia bukan makanan. Wajarkan. Kenapa kanak-kanak ni kamu rasa dia senang tercekik dengan objek asing? Sebab apa? Tadi jawapan yang kita nak bagi tu ada dekat sini. Okay. Yang pertama, mereka belum lagi mampu mengunyah makanan dengan baik. Macam yang kamu cakap tadi, dia kunyah tak cukup. Kadang-kadang dia tak kunyah langsung, terus telan. Masuk mulut, terus telan. Ataupun satu lagi, budak-budak ni kalau kamu tengok, mereka suka kutip apa-apa objek di sekeliling mereka, dan bila dia kutip, dia masuk dekat mana? Dia tak masuk poket. Dia jumpa barang, dia kutip, dia masuk mulut. So dia jumpa toys ke, dia jumpa apa, semua akan masuk dalam mulut. Sebenarnya dia masuk dalam mulut tu, dia nak tahu sebenarnya itu objek apa. So dia punya inquiry macam itu kanak-kanak. Okay, so dia akan automatically masuk dalam mulut. So by that moment, dia senanglah nak tercekik. Okay, so ada dua reason yang you boleh tuliskan. Satu, makan mana-mana satulah. Sama ada kita tulis, kanak-kanak belum mampu mengunyah dengan baik. Okay, mereka tidak mengunyah dengan baik. Okay. Ataupun satu lagi boleh tulis, mereka suka kutip objek di sekeliling mereka.
dan masukkan ke dalam mulut. Okay, so ini dia punya reason. And then, okay, ini soalan D. Soalan terakhir kot untuk last 2 question untuk soalan nombor 2. Okay, sekarang dia minta kamu susun. Dia bagi kamu satu sequence langkah yang terdapat dalam Heimlich maneuver bagi bayi yang berumur kurang daripada 1 tahun. So, kamu kena highlight dulu apa information yang penting dalam soalan ini. Okay, Heimlich maneuver, kemudian bayi kurang daripada 1 tahun. Okay, kalau bayi kurang daripada 1 tahun, kita tak boleh guna tangan letak dan kita tolak macam tu. Nanti patah tulang rusuk bayi tu sebab tulang dia masih lembut lagi. So macam mana kita nak buat Heimlich maneuver untuk bayi? So dia bagi 4 step. Okay, step pertama dia dah bagi kamu. Letak mangsa dalam keadaan meniarap. Meniarap mean muka dia kita hadapkan ke bawah. Kita terbalikkan macam tu, muka dia menghadap ke bawah. Okay, kemudian bahagian dada dia berada pada sudut 60. So kita duduk, kamu duduk di kerusi dan baby kamu terbalikkan. Letak muka dia, letak dia pada paha kita. Okay, kita agak-agaklah sudut dia 60 darjah dengan kita. Okay, so apa agak-agak step yang kedua? Lepas kita tiarapkan baby tu, muka dia menghadap ke bawah, kita nak buat apa pula lepas tu? Yang mana second step? Chong. Jika tidak percaya, terlentangkan bayi tekan bahagian tengah dada bayi sebanyak 5 kali. Terus yang ini. Ini mula-mula kita letak dia berniarap. Okay, lepas tu jika tidak berjaya, terlentangkan. Tidak berjaya apa tu? Macam ada lagi yang missing sebelum tu kan? So yang kedua yang mana? Repeat the step several times so that the object can be removed. Selalu repeat ni, ulang ni selalunya langkah yang mana? Selalunya kalau kita ulang ni langkah yang paling last kali. Kita ulang. Okay? Selalu repetition ini final step. So sebenarnya yang kedua yang ini kita tepuk. Kita tepuk dada dengan kuat. Lepas kita bagi dia meniarap, kita perlu tepuk dengan kuat pada bahagian hadapan badan mangsa dengan pangkal tapak tangan sebanyak 5 kali. Okey, tadi kita bagi dia meniarap kan, so kita tepuk dia punya belakang tu. Okey, dengan pangkal tapak tangan kita. Okey, ini kita punya tapak tangan. Okey, kita jangan tepuk macam tu. Kita kena pakai dia punya tapak. Ini pakai dia punya heel. Kita punya ini badan baby, muka dia facing bawah. So kita tap macam ni. Kita pukul 5 kali dekat belakang dia. Okay, lepas tu kalau tak berjaya, kalau benda tu tak keluar, kita bagi dia baring semula. Muka dia sekarang menghadap atas. Okay, dan kita tekan dada dia 5 kali. Pakai 2 jari. Okay, jangan pakai semua. Pakai 2 jari saja, tekan dada dia 5 kali. Okey, lepas tu kita ulang langkah ini sampailah badan itu dapat keluar. So kalau tak berjaya ni nombor 2 kita balik lagi. Tiarapkan dia semula, tepuk belakang, tak keluar juga, bagi dia baring, tekan dada. Tak berjaya lagi, ulang lagi. Bagi dia meniarap, ulang lagi step 2, step 3 sampailah benda itu keluar. Boleh so boleh ingat step dia. Bagi dia barik, tiarap dulu muka ke bawah dan kita tepuk belakang dia gunakan tapak tangan kita. Dia punya ini. Okay, bukan macam ni tapi dia punya ujung tapak tangan. Okay, dan kalau tak keluar, kita terbalikkan, kita bagi dia baring, muka hadap atas, tekan dada. Dan repeat step 1, 2, 3 sampai benda itu keluar. So, ingat step dia in case keluar dalam soalan. Ini Heimlich maneuver untuk bayi yang tercekik berumur kurang daripada 1 tahun. Okey? Okey Chong, kita boleh? Boleh? Okey, so itu bahagian kedua soalan di section B iaitu soalan struktur. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pula section C. Okay, section C ini dia soalan essay. Okay, section C ini dia soalan
esei. Soalan esei, ada satu soalan di sana, nombor 3. Okay, nombor 3. Sekarang sekali lagi dia tanya, apa maksud CPR? Okay, CPR adalah sejenis bantuan kecemasan. Ingat tadi kita ada 2 jenis bantuan kecemasan. Yang pertama CPR, yang kedua Heimlich maneuver. Okay, dia tanya apa maksud CPR? So inilah maksud dia. Bantuan kecemasan yang menggabungkan teknik tekanan di bahagian dada dan teknik pernafasan dari mulut ke mulut. So dia adalah combination of 2 techniques. Chest compression, tekanan dada, satu lagi mouth to mouth breathing. Pernafasan dari mulut ke mulut. Okay. Kalau kamu tak ingat nak tulis panjang, sebenarnya kamu tulis macam ini pun sudah cukup. Okay. Gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan pernafasan dari mulut ke mulut. Itu dia nak tengok dia punya keyword. Gabungan tekanan dada dan pernafasan mulut ke mulut. Ini yang cikgu highlight, ini dia punya keyword. Maknanya kalau kamu tuliskan itu saja, kamu sudah boleh dapat markah. Mesti ada word gabungan. Tekanan di mana? Tekanan dada. Kemudian pernafasan yang macam mana? Pernafasan dari mulut ke mulut. Ingat Okey, dan kita tengok. Dia sekarang minta persamaan. Bagi 2 persamaan, 2 perbezaan antara CPR dan Heimlich maneuver. 4 markah, maksud dia kamu kena tulis 2 persamaan dan 2 perbezaan. So dapatlah 4 markah. Ada idea tak? Chong, Kitana, apa persamaan di antara CPR dan Heimlich maneuver? Ataupun apa perbezaan? Bagi persamaan dulu. CPR untuk orang yang anti pengsan dan Heimlich maneuver ialah orang yang choking. Choking. Okey, itu dia punya perbezaan. Okey, bagus Ada lagi tak, Chong? Perbezaan antara CPR dan Heimlich maneuver. Ataupun Chong nak bagi persamaan dia. Ada idea tak, Chong? Okey, cikgu tengok Okey, cikgu bagilah answer. Nanti kamu tengok. Okey, untuk selalunya untuk perbezaan dan persamaan ini, kita boleh jawab dalam bentuk jadual, lebih senang. Okey, lebih senang, maka nak tengok di mana you punya point. Okey, pertama kita bagi persamaan. So CPR dengan Heimlich maneuver, apa yang sama? Dua-dua adalah bantuan kecemasan. Kamu boleh tuliskan. Dua-duanya merupakan bantuan kecemasan. Sampai sini pun sudah cukup. Merupakan bantuan kecemasan. Jawab sampai sini pun sudah cukup. Bantuan kecemasan ni maksudnya kita tak perlukan apa-apa peralatan. Kita cuma gunakan apa yang ada pada kita. Tangan, mulut, kaki dan sebagainya. Kalau perlu. Kemudian dua-duanya boleh menyelamatkan nyawa seseorang sebelum ketibaan paramedik ataupun sebelum ketibaan ambulans. Sebab itu kita panggil dia first aider, first aid. First aid. Bantuan awal, bantuan kecemasan awal. Maknanya sebelum pakar sampai, kita bagi dia bantuan dulu. So ini dapat menyelamatkan nyawa. So menyelamatkan nyawa sebelum ketibaan paramedik. Ini dia punya keyword. Boleh Chong, kita nak, ini persamaan dia. So ini kamu dapat 1 markah, merupakan bantuan kecemasan. Dan ini markah yang kedua, menyelamatkan nyawa sebelum ketibaan paramedik. Kemudian kita bagi pula dia punya perbezaan. Apa dia punya differences? CPR kita beri kepada siapa? Kita bagi kepada individu yang tidak bernafas. Ataupun kamu boleh tuliskan yang tiada degupan jantung. Ataupun boleh tulis juga, ini dash maknanya boleh tulis. Ataupun tiada respon terhadap rangsangan. Mana-mana satu pun boleh. Tiada individu yang tidak bernafas
tiada degupan jantung, no heartbeat ataupun no pulses, tak ada nadi ataupun tiada respon terhadap rangsangan. Ini perbezaan dia. Boleh tulis mana-mana satu. Dan untuk Heimlich maneuver, Chong, Tanah, siapakah yang perlu kita bagi Heimlich maneuver? Ini, individu yang tercekik, choking. Individu tercekik dan selalunya dia masih sedar. Yang ini dia sudah tak sedar. Itu satu lagi perbezaan. Boleh tuliskan mana-mana satu. Untuk CPR, siapa yang perlukan CPR? Individu yang tidak bernafas. Ataupun boleh tuliskan tiada degupan jantung ataupun tiada respon bila kita panggil. Heimlich maneuver siapa? Individu tercekik. Itu beza yang pertama. Kemudian beza yang kedua, kamu boleh tuliskan dia punya teknik. CPR apa teknik dia? Gabungan teknik tekanan dada dan pernafasan mulut ke mulut. Ini. Pernafasan mulut ke mulut. Sama ada hembusan ataupun pernafasan. Tulis yang cikgu garis itu dia punya keyword sudah cukup. Yang ini pula Heimlich maneuver, tekanan yang kuat. Kita kena bagikan strong push upward. Di mana nak tekan bahagian di antara pusat. Tekanan kuat antara pusat dan bawah rusuk angsa. Tuliskan tekanan kuat antara pusat dan bawah rusuk. Itu adalah tempat yang betul untuk kamu lakukan Heimlich maneuver. Manakala CPR, dia gabungan dua teknik. Tekanan dada, satu lagi pernafasan mulut ke mulut ataupun hembusan mulut ke mulut. Mouth to mouth breathing and chest compression. So dapatlah 4 markah. Ini markah yang pertama, kamu bezakan dia siapa yang perlu dapat CPR, siapa yang perlu dapat Heimlich maneuver, dan markah yang kedua dia punya teknik. Macam mana kita lakukan CPR, macam mana kita lakukan Heimlich maneuver. Okey, tadi terkeluar kita nak internet, tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh refer semula video ini mana part yang kamu tertinggal. Sekarang dia bagi soalan C pula. Ini adalah soalan esei yang agak panjang. Dia bagi kamu satu situasi, kawan kita sedang baiki lampu dalam kelas. Tiba-tiba dia jatuh, rebah mean dia jatuh, collapse and fainted. Dia jatuh dan pengsan ketika sedang betulkan lampu dalam kelas. Kamu berada di sana. Kamu diminta huraikan kaedah pertolongan yang sesuai diberikan kepada kawan kamu. So mula-mula kamu kena ikut aspek yang dia beri. Kenal pasti masalah dulu. So apa masalah kita dekat sini? Kawan kita tiba-tiba rebah. Kamu salin saja semula daripada pernyataan di atas. Ini kita punya problem, masalah kita. Seorang rakan tiba-tiba rebah dan pengsan ketika sedang membetulkan lampu di dalam kelas. Ini kita punya masalah. Yang kita nak selesaikan. Kemudian, apakah punca kejadian tersebut? What do you think the possible cause for your friend to get fainted, collapse and fainted? Kamu rasa kenapa kawan kamu tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pengsan? Kita nak, Chong. Dia sedang baiki lampu. Tiba-tiba dia jatuh dan pengsan. Kamu rasa apa yang berlaku kepada dia? Cuba fikir. Keyword dia ada di sana. Dia sedang baiki lampu. Lampu ini apa? Peralatan elektrik kan? Bila tiba-tiba pengsan, kamu rasa apa berlaku kepada dia? Dia terkena apa tu agak-agaknya? Mungkin dia terkena electric shock. Renjatan elektrik. Mungkin dia lupa nak tutup switch sebelum baiki lampu. So mungkin dia sudah terkena renjatan elektrik ataupun electric shock. So dia akan pengsan, jatuh. Kemudian, so kita perlu bagi apa dekat sini? CPR atau Heimlich maneuver? Kawan kita pengsan ni, kita perlu bagi apa? CPR ke Heimlich maneuver? CPR. Yes, kita kena bagi CPR.
Dia tanya kenapa kita perlu berikan bantuan kecemasan tersebut. Kenapa kita perlu bagi CPR? Ingat tadi CPR untuk apa? Kita nak create peredaran darah secara buatan, artificial blood circulation dengan mengepam darah melalui jantung mangsa. Ini reason dia, kenapa kita perlu buat CPR. Ataupun, you boleh jawab yang ini. Supaya mangsa boleh terima oksigen ke dalam peparu dengan teknik pernafasan mulut ke mulut. Okay. Kita tekan tu supaya jantung dia boleh berfungsi semula, boleh pam darah. Kita hembus tu untuk apa? Kita nak masukkan oksigen ke dalam peparu supaya peparu itu lung kita boleh berfungsi secara normal semula. So mana-mana satu pun boleh. So sekarang kamu tahu apa tujuan kita buat chest compression. Kita nak pastikan jantung terus pam darah secara berterusan. Kenapa kita bagi hembusan mulut ke mulut? Kita nak supply oksigen kepada paru-paru mangsa. We want to supply oxygen to the lung of our victim, our friend. Okay, dan yang ini, apakah kaedah untuk menyelamatkan rakan anda? So kita tuliskan tadilah method CPR. Okay, mula-mula kita kena apa dulu? Ingat tadi 4 method soalan asal tadi. Check respon dulu. Okay, periksa respon mangsa. Boleh tuliskan, ingat macam mana kita periksa respon? Tepuk bahu, tanya dia. Once, katalah kawan kita tu nama siapa? Nama Meme. Meme, are you okay? Ali, kamu okay tak? Raju, kamu okay ke? Kalau no respon, kita buka dia punya airway, salur pernafasan. Sambil itu kita minta lah kawan lain tolong call ambulance 999. Okay. Kita buka salur pernafasan, tolak dagu pergi atas, dahi tolak ke bawah. Yang ketiga buat apa? Ingat tak step yang ketiga? Step ketiga kita bagi apa? Tengok tangan cikgu buat apa? Third step? Tekanan dada. Yes, bagus. Kita tekan dada. Berikan tekanan dada. Berapa? Ini boleh bagi, tak bagi pun tak mengapa. Tuliskan saja tekanan dada. Okay. Kadar dia ini untuk orang dewasa. 100 hingga 120 tekanan per minit. Lepas tekan nak buat apa? Lepas tekan nak buat apa? Kita hembus. Beri bantuan pernafasan. Okay, mulut ke mulut. Beri bantuan pernafasan mulut ke mulut. Mouth to mouth breathing or mouth to mouth resuscitation. Kemudian kita repeat. Ulang. Ingat yang repeat ni selalunya last method. Kita ulang, tekan, ulang, hembus sampailah ambulans ataupun paramedik tiba. Okey, so mana-mana 3. Sebab dia 3 markah, kamu tuliskan mana-mana 3 pun sudah okey. Tapi lebih bagus kalau kamu dapat tulis yang komplit lah. So pemeriksa tahu kamu faham macam mana nak lakukan teknik CPR. First, periksa respon, kemudian buka saluran pernafasan, kemudian kita tekan dada, kemudian kita bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut dan kita ulang tekan, ulang hembus, ulang tekan, ulang hembus sampai kawan kita sedar semula ataupun sampai ambulans tiba. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita sudah habis bincang soalan ulang kaji SPM untuk bab 2. Senang tak bab ini? Jom kita nak. Dia tak banyak kan? Dia tak banyak. Ada 2 saja yang kamu perlu tahu. CPR, Heimlich maneuver. Pertama kena tahu CPR, siapa kita perlu bagi CPR. Heimlich maneuver, siapa? Okay. Kemudian apa bahayanya kalau kita lambat bagi bantuan kecemasan. Okay. So boleh menyebabkan kematian ataupun boleh menyebabkan kerosakan otak. Dua-dua sebab dia sama. Kemudian yang penting yang ketiga, macam mana kaedah CPR, 4 step tadilah, dan macam mana kaedah untuk Heimlich maneuver. Heimlich maneuver, genggam tangan kanan, kemudian tangan kiri letak atas tangan kanan dan letak tangan di antara pusat dan tulang rusuk mangsa, kemudian kita sentak ke atas dengan kuat sehinggalah objek itu terkeluar. Okay, itu untuk orang dewasa.
Kalau sendiri-sendiri tercekik di rumah, kamu kena cari apa? Kerusi. Yes, very good. Cari kerusi, letak kerusi di antara pusat dan tulang rusuk dan kamu tekanlah sekuat hati sampai benda itu keluar. Kalau baby, ingat tadi step, bagi dia tiarap dan pukul belakang dia dengan kita punya ujung tapak tangan 5 kali. Kalau tak keluar juga, bagi dia lie down semula, tekan dia punya dada dan kita ulang-ulang sampai objek itu keluar. Okay, jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. So I think besok kita boleh sambung dengan chapter 3. Okay, bab 3. Bab 3 ini kesihatan diri. Okay, apakah alat yang kita boleh gunakan untuk parameter untuk mengukur kesihatan diri. Okay, techniques of measuring parameter health. So esok pukul 7.30 pagi awal sikit. So nanti cikgu Sandy you boleh masuklah. Okay, nanti video ini boleh check semula whenever you are free. Bahan nanti cikgu akan beri dekat, cikgu akan send link dekat WhatsApp so you boleh rujuk. Okay, so thank you for being here. Terima kasih Chong, terima kasih Kitana, terima kasih semua. Ingat jaga diri baik-baik, gunakan masa dengan bijak ada problem, bincang dengan mak bapa, bincang dengan family. Kalau tak faham apa-apa boleh bincang dengan cikgu. Okay. So take a good care of yourself. Jumpa kamu lagi besok. Okay, bye-bye. Bye-bye Chong. Bye-bye Kitana. Bye-bye semua. Terima kasih Have a great day.